Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 12 ingin memberi sedikit perkongsian mengenai pengenalan terhadap usul fiqh. Perkara yang akan dibincangkan di dalam video ini ialah definisi usul fiqh, perbezaan antara usul fiqh dan qawaid fiqh, kepentingan mempelajari usul fiqh, fungsi usul fiqh itu sendiri dan yang terakhir tokoh-tokoh usul fiqh. Tunggu apa lagi? Jom kita saksikan. Usul fiqh ini pecahan kepada dua perkataan iaitu usul dan juga fiqh. Usul ini bermaksud asas kepada sesuatu perkara, manakala fiqh pula bermaksud mengetahui dan memahami sesuatu. Dalam usul fiqh membincangkan tentang pengetahuan berkaitan dengan dalil-dalil fiqh secara global dan cara bagaimana menggunakan serta mengetahui keadaan orang yang menggunakannya, iaitu golongan mujtahid. Dan dalam usul fiqh juga menceritakan tentang kaedah-kaedah yang kulli, iaitu bersifat umum yang dapat digunakan untuk mengistinbat hukum hakam syarak yang bersifat amali yang diperoleh daripada dalil-dalil terperinci, iaitu dalil-dalil tafsili, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Di antara usul fiqh dan qawaid fiqh. Pertama, usul fiqh sebagaimana disebutkan dalam definisinya adalah merupakan dalil-dalil umum, manakala qawaid fiqh pula diibaratkan sebagai kaedah penentuan hukum hakam yang bersifat umum. Kedua, perbahasan bagi ilmu usul fiqh dalam menentukan hukum hakam adalah daripada kaedah umum iaitu nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Terdapat dua sumber hukum syarak iaitu dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati. Contoh dalil yang disepakati adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Contoh bagi dalil yang tidak disepakati pula adalah istihsan, masalih mursalah, huruf wal adah dan lain-lain. Manakala qawaid fiqh menyelesaikan masalah di bawah satu kaedah yang bersifat umum dalam bentuk nas yang pendek yang mengandungi hukum yang sesuai dengan bahagiannya. Terdapat 5 kaedah asas yang dipersetujui oleh jumhur ulama fiqh. Yang pertama, setiap perkara dinilai daripada tujuan dan niat. Kedua, keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, kesukaran membawa kepada kemudahan. Keempat, kemudaratan mesti dihapuskan. Dan yang kelima, adat diguna pakai dalam memutuskan hukum. Perbezaan yang ketiga, kebanyakan permasalahan usul fiqh tidak membawa kepada hikmah pensyariatan dan juga tujuannya. Ini berbeza dengan qawaid fiqh yang mana ia memberi pengenalan akan jalan untuk sampai kepada hikmah di sebalik hukum hakam syarak, serta ia berkhidmat kepada maqasid syariah yang bersifat umum dan juga khusus. Demikian itu perbezaan antara usul fiqh dan qawaid fiqh yang dapat saya jelaskan. Seterusnya adalah fungsi ilmu usul fiqh. Fungsi ilmu usul fiqh yang pertama adalah untuk memudahkan proses ijtihad serta memberikan hukum kepada sesuatu perkara yang baru berlaku pada zaman sekarang. Yang kedua adalah menghalang daripada berlakunya pentafsiran nas-nas Al-Quran dan hadis yang memperlukan akal dan nafsu semata-mata. Ilmu usul fiqh juga dapat menyusun secara tepat usul-usul pendalilan dengan menjelas dan membezakan dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil As-Sunnah dengan dalil yang dhaif. Melalui ilmu usul fiqh ini juga kita dapat mengetahui sebab terapatnya perbezaan di antara pendapat para ulama dan menjauhkan kita daripada sifat taksub pada satu pendapat dan tokoh tertentu. Hal ini kerana dalam ilmu usul fiqh terdapat beberapa aliran yang berbeza dan perubahan itu berlaku disebabkan peredaran zaman dan keadaan semasa. Secara keseluruhan, ilmu usul fiqh adalah untuk menjaga syariat Islam. Hal ini kerana ilmu usul fiqh berfungsi sebagai memelihara dalil-dalil persyariatan daripada disalahgunakan oleh orang ramai dan menjadi sandaran kepada hukum hakam. Dengan ilmu usul fiqh dapat kita peroleh dengan cara mengetahui tujuan mempelajari ilmu ini terlebih dahulu. Tujuan mempelajari ilmu usul fiqh adalah untuk sampai kepada hukum hakam syarak yang bersifat amali dengan cara meletakkan kaedah-kaedah serta manhaj-manhaj untuk sampai kepadanya. Kita tidak boleh untuk sampai kepada hukum hakam jika tidak mempelajari usul terlebih dahulu. Ia sebagaimana yang disebut oleh para ulama, man hurimal usul hurimal usul, yang bermaksud sesiapa yang terhalang daripada usul iaitu ilmu usul fiqh, dia juga terhalang dari sampai kepada hukum hakam. 4 tokoh usul fiqh yang terkenal di Malaysia ialah Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah,
adalah Imam Malik dan Imam Ahmad. Nama sebenar Imam Syafi'i Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijrah di Gaza, iaitu pada tahun yang sama Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Pada permulaan, Imam Syafi'i lebih tertumpu kepada ilmu sejarah, syarah dan bahasa Arab. Kemudiannya, beliau menunjukkan minat dan kesungguhan dalam ilmu fiqh sehingga mampu menghafaz kitab Muwatta karangan Imam Malik. Seterusnya, Imam Abu Hanifah yang juga dikenali Imam ilmu fiqh dan hadis. Nama sebenar beliau ialah An-Nu'man bin Thabit bin An-Nu'man atau Sultan Al-Kufi. Beliau mengembara untuk mempelajari hadis dan amat mengambil berat terhadapnya bermula pada 100 Hijrah sehingga mampu menghimpunkan seluruh ilmu yang ada di Kufah. Melihat sumbangan besar beliau dalam bidang fiqh adalah amat sukar diterima kritikan yang mengatakan beliau lemah dalam bidang hadis. Seterusnya, Imam Malik atau nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr bin Al-Haris bin Usman bin Jusal bin Amr bin Al-Haris Al-Ash'ari Sumyari Abu Abdillah Al-Madani. Imam Malik lebih menunjukkan kepada ilmu fiqh dan hadis. Beliau dikenali sebagai seorang yang teliti dalam bidang hadis kerana beliau hanya meriwayatkan hadis yang sahih dan daripada perawi yang siqah. Imam Syafi'i merupakan salah seorang murid beliau. Akhir sekali ialah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Asy'ari atau lebih dikenali sebagai Imam Ahmad. Beliau menghafal keseluruhan Al-Quran pada usia 14 tahun. Antara guru beliau adalah Imam Syafi'i yang kebetulan mengerjakan haji dan mengajari Masjidil Haram. Beliau juga mempelajari dan mendalami ilmu fiqh dan hadis. Pada akhir video ini, kita dapat simpulkan bahawa usul fiqh ialah satu ilmu untuk kita mengetahui cara-cara atau proses-proses atau kaedah-kaedah para ulama mengistinbat atau menghasilkan sesuatu hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf berdasarkan dalil-dalil tafsili. Antara faedah yang diperolehi daripada mempelajari ilmu usul fiqh ialah yang pertama, kita dapat mengamalkan hukum-hukum syarak dengan penuh yakin dan bukan secara taklid semata-mata. Yang kedua, kita dapat mengetahui cara ulama mengistinbat hukum berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui cara-cara ulama mengistinbat sesuatu hukum yang baharu yang tidak terdapat di dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.